Baik, pertama sekali kita tengok Raja Kaisar dulu. Raja Kaisar. Surat yang pernah Nabi hantar kepada dia iaitulah berbunyi macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Herqil Azim Rum. Daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hercules Maharaja Rom di sebelah timur ini. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera bagi orang yang boleh mengikut petunjuk hidayah daripada Allah. Amma ba'du fa inni ad'uka, sesungguhnya aku menyeru mengajak kamu wahai Hercules bidi'ayatil Islam, untuk terima seruan Islam, iaitulah aslim taslam. Terima Islam bermakna kamu selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau terima Islam, kamu dapat 2 pahala. Satu pahala disebabkan kamu dah memeluk Islam, satu lagi pahala disebabkan rakyat kamu juga mengikut kamu memeluk Islam. Wa in tawallaita, kalau kamu tolak, engkar, fa inna 'alaika its, maka atas hang ni akan dapat satu dosa. Senang cerita 2 dosa. Dosa yang pertama sebab hang tolak, dosa yang kedua sebab hang halang rakyat hang daripada memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun tulislah ayat ni. Nabi tak tulis, sahabat yang tulis. Dalam surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa' bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Itu surat yang pernah Nabi hantar kepada Kaisar ataupun kepada Hercules Maharaja Rom di sebelah timur, iaitulah di sebelah Turki ataupun nama lain Constantinople. Baik, ringkas ceritanya iaitulah Nabi memilih sahabat yang bernama Sayyidina Dihya Al-Qalbi untuk bawa surat Nabi ini sebagai duta dan tujukan surat ini kepada Hercules untuk menerima Islam dan juga menganut Islam. Kemudian pada waktu inilah bila surat ini dibawa kepada Hercules, maka berlakulah beberapa dialog yang sempat kita tengok di sini, iaitulah antara Hercules yang sebelum ini, iaitulah Rom dengan Kaisar, dengan Kisra ini. Sebelum ni saling berperang antara mereka berdua ni. Kadang-kadang Rom menang, kadang-kadang Parsi menang, kadang-kadang Kisra menang, kadang-kadang Rom menang. Jadi sampailah ke satu peringkat, maka dia berazam sungguh. Dia kata, kali ini kalaulah Rom menang ke atas Parsi, aku berazam untuk berjalan kaki daripada Constantinople, Turki, menuju ke Baitul Maqdis yang ada di Palestin. Itu dia punya target daripada waktu itu. Dengan takdir Allah, Rom menang dan juga Parsi kalah pada waktu ini. Maka pada waktu itulah dia pun tunaikan dia punya nazar dia ataupun niat dia, dan dia pun bergeraklah daripada Constantinople menuju ke Baitul Maqdis pada waktu ini. Kemudian bila dalam perjalanan sampai di Baitul Maqdis, maka waktu inilah dia bermimpi. Mimpi dia iaitulah kerajaan dia akan dijatuhkan oleh orang yang berkhatan. Kerajaan dia akan dijatuhkan oleh orang yang berkhatan ataupun kaum yang berkhatan ini. Kemudian bila sampai saja di Baitul Maqdis, teruslah dia tanya pendeta-pendeta dia, agak-agak bangsa mana, puak mana yang berkhitan ini. Dah sekali pendeta pun beritahu, kata puak yang berkhitan ini, iaitulah puak Yahudi. Dan dia kata, aku berazam penuh untuk hapuskan puak Yahudi yang ada di sekitar Baitul Maqdis pada waktu itu. Kemudian tak lama selepas itu, berlaku pula satu peristiwa, iaitulah di mana ada seorang yang telah pun mencuri. Kemudian dapat tangkap dan dibawa kepada dia. Siasat, rupanya dia ni orang Arab. Dah sekali dia cek punya cek, dan mereka pun tengok rupanya Arab ni juga berkhatan. Kemudian terus ditanya,
hang daripada mana? Dan dia penjawab, dia kata, aku daripada Arab. Kemudian apa yang berlaku di sana? Dan Arab ni pun beritahu, dia kata sebenarnya di sana ada satu peristiwa yang berlaku heboh di sana, iaitulah ada seorang yang mengaku menjadi Nabi akhir zaman. Mungkin selepas pada itulah, lepas bincang punya bincang, maka Hercules pun nak dapat maklumat dengan cara lebih mendalam. Dia mintalah cari orang Arab yang ada di Syam pada waktu itu, yang sedang berniaga di Syam. Kemudian cari, jumpalah Abu Sufyan dan juga sahabat-sahabat yang lain yang sedang berada di bumi Syam. Dan dia minta bawa mai ke istana dia ataupun tempat dia. Kemudian soalan pertama yang Hercules tanya, saya cuba ringkaskan. Tanya, ramai-ramai hampa ni, siapa yang jadi ketua? Dia pun jawab, dia kata Abu Sufyan lah jadi ketua. Abu Sufyan waktu ni belum masuk Islam. Kemudian bila dah jadi macam tu, dia kata, okey, kalau hang dah jadi ketua, aku nak bersemang dengan hang, nak berbual dan bertanya hang, dan yang lain boleh pergi ke belakang. Maka waktu itulah berlakulah dialog antara Hercules dengan Abu Sufyan, dibantu dengan seorang penterjemah. Sebab Hercules dia cakap bahasa Inggeris, kemudian Abu Sufyan cakap bahasa Arab, memang tak faham dan perlukan seorang penterjemah pada waktu itu. Kemudian Tuan Hercules tanya, dalam ramai-ramai hampa ni, siapa yang rapat keturunan dengan lelaki yang mengaku sebagai Nabi akhir zaman ini? Lalu Hercules jawab, kata dia, nasab keturunan tu saya lah. Sebab tok nenek saya yang kelima bertemu dengan tok nek daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian soalan yang dia tanya iaitulah, bagaimanakah nasab keturunan Muhammad ini? Hercules jawab, dia kata dia daripada keturunan yang mulia. Okey. Soalan seterusnya dia tanya. Soalan yang dia tanya iaitulah, dalam keturunan Muhammad ni, datuk-datuk dia ada tak ada yang pernah menjadi raja? Abu Sufyan jawab, tak ada. Keturunan Muhammad ini daripada atas sampai ke bawah, tak ada seorang pun yang jadi raja. Tapi keturunan ini jenis keturunan yang mulia-mulia, yang dihormati. Kemudian Abu Sufyan ditanya lagi, yang ikut dia ramai ke sikit? Jawab Abu Sufyan, yang ikut dia ramai. Hercules tanya lagi, yang ramai itu geng mana? Abu Sufyan jawab, yang ramai itu iaitulah orang yang susah-susah. Orang yang susah yang ikut dia. Kemudian Hercules tanya dia lagi, tanya Abu Sufyan, yang ikut dia ni makin bertambah kan makin berkurang? Abu Sufyan jawab, makin bertambah. Makin bertambah. Hercules tanya lagi, yang ikut dia ni, adakah pernah tinggal agama dia ataupun murtad daripada agama dia? Abu Sufyan jawab, sepanjang aku tahulah, hak ikut dia tak pernah murtad dan tak pernah keluar daripada Islam. Makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Yang ramai ikut dia iaitulah orang-orang yang susah, orang-orang yang kita kata orang yang bukan senang lah, bukan senang. Kemudian Hercules tanya lagi, dia tanya satu-satu. Sepanjang hang kenal Muhammad, pernah tak pernah buat perjanjian dengan dia? Abu Sufyan jawab, dia kata pernah buat. Sepanjang buat perjanjian, pernah tak pernah lelaki yang bernama Muhammad ni langgar perjanjian? Abu Sufyan kata, sepanjang yang aku ingat, aku tahu, dia tak pernah langgar perjanjian. Orang lain langgar ada, tapi dia masih kekal dengan syarat-syarat dan perjanjian dia. Hercules tanya lagi, sepanjang hampa berkawan ataupun berhubung dengan dia, pernah tak pernah hampa berperang dengan dia? Abu Sufyan jawab, pernah. Siapa menang? Hercules tanya. Abu Sufyan kata, kadang-kadang kami menang, kadang-kadang dia menang. Dalam perang Badar, dia menang. Dalam perang Uhud, kami menang. Macam tu lah. Ada kala dia menang, ada kala dia kalah. Kemudian bila sampai lagu tu, Hercules kata, tak apalah kalau macam tu Abu Sufyan, hang boleh keluar. Dan Abu Sufyan pun keluar pada waktu tu, jumpa kawan-kawan dia yang lain tu, yang di luar. Dan Abu Sufyan kata, cerita pasal Muhammad ni dah pun masyhur, dah pun diviralkan daripada Mekah, Madinah sampailah ke Baitul Maqdis dan sampailah ke kota Konstantinopel. Cerita tu, nama Muhammad tu
dah pun berkembang, makin lama makin berkembang, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, dan telah pun sampai kepada Hercules ini. Bermakna kata Abu Sufyan, dan dia juga cari jalan pada waktu tu macam mana dia nak menghina Nabi SAW. Dia nak cerita hak buruk-buruk dekat Nabi, dekat Hercules tu. Nak bagi tahu kata Muhammad ni hak jahat pun ada, tapi dia tak berjaya buat macam tu. Kemudian Hercules pun lepas tu dia kata apa? Dia kata, selepas aku berbincang dengan Abu Sufyan ni, aku tanya dia, maka aku nak buat satu, orang panggil apa, nak kita kata apa? Dah soal sidik lah sekali nak buatlah dia punya kenyataan tu. Dia pun ceritalah, aku pernah berjumpa dengan Abu Sufyan yang keturunannya yang kelima sampai kepada Muhammad, hasil daripada pertemuan, perbincangan, maka dapatan dia macam ni. Maka Hercules narailah satu semua habis. Kemudian habis pada sembang pada waktu itu, maka takdir Allah Subhanahu wa taala sampailah Sayyidina Dihyah Al-Qalbi, duta Nabi SAW. Bila sampai saja, dia bawalah satu surat daripada Nabi. Surat itulah yang saya baca tadi, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah ila Herqil Azim, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du fa inni ad'uka bida'watil Islam, aslim taslam, yu'tika Allahu ajraka marratain, wa in tawallaita fa inna 'alaika ithmu al-uryusiyina. Habis sampai di situ. Daripada sini kata Hercules kepada Abu Sufyan, kalau betul lah sebelum Abu Sufyan keluar tu, kalau betul lah cara yang hang cerita ni, bermakna lelaki ni yang nama Muhammad ini, dia akan kuasai tempat yang kita pijak lah ni. Muhammad ni dia akan kuasai tempat ni yang kita duduk sembang lah ni. Satu hari nanti kalau betul lah hang cerita tadi, dia akan kuasai sampai ke sini. Termasuk juga Konstantinopel, dia juga akan kuasai. Last kali betul sungguh kata Hercules tu. Akhirnya Konstantinopel jatuh kepada Islam di bawah tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jatuh sungguh Konstantinopel itu. Maka terbuktilah kata-kata Hercules ini bermakna dia memang kenal sungguh Nabi akhir zaman, iaitulah yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sorat tu sampai dekat dia minta supaya dia masuk Islam, waktu itulah dia gelabah sungguh. Dia gelabah. Dia kata macam mana ni, Muhammad ajak aku, seru aku memeluk Islam. Maka waktu itulah saya ringkas cerita, last kali dia terpaksa tipu Nabi dan juga duta Nabi. Dia kata sebenarnya aku bersedia untuk masuk Islam dan macam ni. Bila Nabi ataupun Sayyidina Dihyah bawa balik laporan itu kepada Nabi, dan Nabi pun bila dengar laporan daripada Sayyidina Dihyah, Nabi kata Hercules sebenarnya pembohong. Dia bukan nak masuk Islam. Sebenarnya dia nak jaga kedudukan dia. Kalau dia memeluk Islam, dia takkan dipilih oleh pendeta ataupun orang Kristian untuk menjadi raja pada waktu itu. Jadi dia pun habaq lah. Dia kata sebenarnya aku tak dah masuk Islam lagu ni. Bila Sayyidina Dihyah balik, dia jumpa dengan padri-padri dan dia bagi tahu sebenarnya aku cong ya. Aku bukan masuk Islam. Cuma aku tak mau melawan saja, tak mau melawan. Last kali padri pun merasa seronok dan teruslah surat dibawa balik kepada Nabi SAW. Bila sampai sana, bermakna Raja Kaisar yang bernama Hercules ni dalam keadaan selamat. Yang saya nak sampai dan nak bagi tahu malam ni, ada 4 surat yang ditujukan kepada Hercules, iaitulah Kaisar, kepada Kisra, iaitulah Parsi, kepada Najasyi dan kepada Muqawqis. Daripada keempat-empat surat kepada 4 raja ini, 1 dikoyak surat itu dan 3 lagi tak dikoyak. Mana-mana kerajaan yang tak koyak surat Nabi SAW, maka kerajaan tu selamat. Mana-mana kerajaan yang koyak surat Nabi SAW, maka kerajaan itu tak selamat. Surat yang dikoyak iaitulah surat daripada Kisra. Sampai saja dekat dia terus koyak surat itu.
Yang ni yang Nabi bengang sangat dengan apa nama Kisra ataupun kita panggil Raja Parsi ini. Maka itulah 4 jenis raja yang ada di atas dunia yang pernah terima surat daripada Nabi SAW. Maka sebab itulah saya pun bila renung-renung balik lah kan, apakah hikmah di sebalik kematian Ratu Elizabeth ini 8 September 2022. Rupanya Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita, dalam bulan September ni ada 2 insan yang cukup-cukup berpengaruh. Yang pertama Ratu Elizabeth 8 September. Yang kedua Syekh Yusuf Al-Qaradawi 26 September. Pun bulan yang sama ni, dan kedua-duanya hebat sungguh. Hebat sungguh. Satu dunia kenal apa nama kedua-dua ini. Saya bila renung-renung balik, apa rahsia yang Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita. Maka sebab itulah tak heran. Rupanya ada benda yang Allah Ta'ala nak sampai kat kita. Tajuk dia kematian. Tapi bila Ratu Elizabeth meninggal, macam mana boleh ada orang Islam buat umrah niat untuk Ratu Elizabeth? Jadi celaru sungguh nah. Jadi celaru sungguh. Last sekali Saudi pun tangkap orang ni. Dia buat umrah kerana Ratu Elizabeth. Sebab dia bagi tahu Ratu Elizabeth ni baik sangat. Nah, sebab kita pun tahu Ratu Elizabeth kalau tak silap 3 kali pernah mai ke Malaysia ni. Jadi nak bagi tahu dekat kita, saya duk nampak lah ni, masyarakat Islam dah tak boleh beza dah. Mana satu Islam dan mana satu kafir. Mana satu Islam, mana satu kafir. Boleh tak boleh kita ucapkan ucapan RIP, rest in peace, boleh tak? Boleh tak boleh? Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kamu. Untuk orang kafir, boleh tak boleh? Ni jadi isu besar ni lah. Jadi isu besar ni. Kemudian macam-macam lagi lah. Sagi kita tengok lagi macam mana kita nak buat